وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini, pada hari ini, malam kita malam. Pada tengah hari ini insya-Allah kita akan sambung kuliah kita, pada tengah hari Selasa ini, minggu yang ketiga, dengan kita memilih sebuah kitab ataupun kutai, kitab kecil yang membicarakan tentang fardu ain berkenaan dengan amalan seharian kita, iaitulah sebuah kitab yang diberi judul atau beri nama oleh pengarangnya, oleh Syekh Salim bin Sumair, Safinatun Najah fi Ilmi al-Fiqh. Jadi tuan-tuan kalau berhajat untuk menggunakan kitab, dekat belakang tu ada kitab. Dan sebuah hanya RM5 saja. Dekat belakang dalam beg ni ada kitab, Safinatun Najah. Jadi insya-Allah pada setiap Selasa yang ketiga kita akan gunakan kitab ini sebagai renungan kita berkitab. Jadi kita tazkirah tak berkitab tu lama dah. Jadi kita guna kitab supaya dapat membawa balik mutiara-mutiara ilmu yang telah disusun oleh para alim ulama kita, insya-Allah. Dan ini merupakan sebagai tazkirah ataupun muzakarah apa yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Mungkin kita terlupa, sekiranya kita belum lagi mengetahui, menjadi ilmu yang baru. Sekiranya kita telah mengetahuinya, memberi kepada kita ingat kembali apa yang kita belajar. Dan sekiranya masalah ini telah kita ingat, maka bertambah lagi kuat ingatan kita berkenaan dengan urusan fardu ain dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang ada kitab lah, ada kitab di tangan, kita mula dengan muka surat yang pertama. Sebelum daripada ini kita intro baru. Jadi setahun kita tak jumpa. Bulan 12 tak sempat jumpa. Pada waktu itu berada di Mekah. Jadi pada tahun baru, pada hari ini kita mula kitab kita ini pada permulaan muka surat yang pertama.
Nama kitab Safinatun Najah. Safinah, sebagaimana kita maklum, kalau kita belajar bahasa Arab, terjemahannya ialah sampan ataupun perahu. An-Najah artinya berjaya. Maknanya kitab beliau ini seolah-olah menyelamatkan kita daripada karam di lautan kehidupan, umpama laut yang mana kita tidak ada sampan, boleh jadi lemas. Maknanya ibadat tanpa pedoman, maka ibadat kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kitab ini sebagai penyelamat dalam bab ibadat kita, fardu ain khususnya. Karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, pengarangnya asal daripada Yaman, Hadramaut. Syekh Salim bin Sumair. Baik, kita tengok mukaddimah ya, muka surat 1 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi kitab beliau ni tak payah, dia telah terjemah. Kita tak sibuk-sibuk nak terjemah. Cuma adalah mungkin ada catatan sikit-sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alhamdu, kalau kita belajar bahasa Arab, saya sentuh sikit tuan. Alhamdu tu kalau kita belajar dia panggil isim mufrad. Isim mufrad, kata nama yang menunjukkan makna satu. Kalimah tu alhamdu, tetapi maknanya memberi makna banyak. Kerana alif lam yang ada pada kalimah alhamdu itu dipanggil dengan nama alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi, dari sudut bahasa. Kalau kita belajar tajwid, alhamdu itu alif lam itu dia panggil alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Mana tandanya? Kerana dia ada mati. Baca mati. Dengar jelas alif lam itu. Alhamdu, segala puji. Jadi terjemahannya segala. Dan puji ini untuk ilmu kita, maklumat kita ada 4. Pujian ini terbahagi kepada 4. Pertama, qadim puji qadim. Yang kedua, qadim puji hadis. Yang ketiga, hadis puji qadim. Yang keempat, hadis memuji hadis. Apa tuan qadim, qadim, hadis, hadis ni? Qadim itu merujuk kepada sifat Allah. Allah. Puji-pujian ini Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala memuji makhluknya. Memuji Nabi Ayub AS. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba ialah orang yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah. Nabi Ayub AS Allah Ta'ala puji. Mana Allah puji makhluk. Kemudian makhluk memuji Allah. Kita dapat sesuatu benda, kita pun puji, alhamdulillah. Makhluk puji Allah. Dan yang keempat, iaitulah makhluk memuji makhluk. Bila mana sahabat dia melakukan kebaikan untuk dia, maka dia pun kata, terima kasih, alhamdulillah, awak ni bagus sungguh, suka bantu saya. Itu puji, makhluk memuji makhluk. Maka kesemua pujian itu, Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Kesemua itu termasuk dalam alhamdulillah. Segala jenis puji lillah, kembali kepada Allah. Sebab tu bila mana kita tahu semua kebaikan apa sahaja yang kita dapat datang daripada Allah, maka akan menghancurkan, meleburkan segala sifat sombong, angkuh, takabur dalam diri kita. Hari ni jadi sombong manusia bila mana dia buat suatu perkara, maka dia kata aku, saya buat. Lepas tu idea saya. Yang tu nasib baik saya masuk mesyuarat. Kalau saya tak masuk tak ada. Jadi dia memberi keakuan. Saya. Hakikat sebenar saya tu siapa buat? Allah. Jadi Allah dia lupa, dia ingat dia. Akhir sekali timbullah perasaan sombong, takabur. Jadi bila mana kita kata alhamdulillah, maka sifat keakuan itu pun tak ada. Semua ini alhamdulillah Allah lah bagi. Bukan saya ni bagus sangat.
Bukan saya ni baik sangat, tapi dengan izin Allah saya boleh buat benda ni. Syukur pada Allah. Habis perasaan ujub, habis perasaan takabur, riya, sum'ah, habis. Maka ibadah kita itu menjadi ikhlas, diterima oleh Allah. Itu pujian. Lillah, bagi Allah. Rabbi, siapa Allah? Rabbi, Rabb. Rabb ni Tuhan. Tuhan yang mentadbir, yang menyusun. Macam dengan Rabb. Ya Rabb, wahai Tuhan. Makna Tuhan ini, Rabbi ini ialah yang mentarbiah, yang menyempurnakan sedikit demi sedikit. Itu panggil Rabb. Lepas tu itu panggil tarbiyah. Kena tarbiyah sikit. Tarbiyah ni daripada tak tahu kosong, kita bagi ilmu, kita didik dia sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Ambil daripada perkataan Rabba yurabbi. Ya. Maka Rabb di sini maknanya Tuhan, Tuan. Al-alamin, bagi sekalian alam. Alam ni banyak. Beratus-ratus ribu jenis alam. Cuma kita ni tak hitunglah sampai situ, kita hitung kira alam kita sudah. Alam lain tu kita serah pada dia pula. Alam jin. Alam makhluk lain. Alam laut, alam darat, alam angkasa. Alam antara langit bumi. Alam dunia, alam akhirat. Jadi semua alam ini ada tuannya, iaitu Allah. Itu muqaddimah. Rabbil alam. Wa bihi nasta'inu, kata dia. Dengannya, dengan Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan, ala umurid dunya wad din, pada segala urusan keduniaan dan hari kemudian. Sebab tu apa-apa sahaja yang kita buat, kita ucap alhamdulillah. InsyaAllah kalau rezeki kita bertambah, umur kita makin berkah. Itu sebab alhamdulillah. Jangan lekang mulut kita daripada mengucap alhamdulillah. Dan Nabi SAW beritahu pada kita, sebaik-baik doa itu ialah alhamdulillah. Ya. Saya pernah cerita kat sini sebelum daripada ini. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit radhiyallahu taala anhu wa arda, apabila ditanya orang, tuan guru, kenapa tuan guru ni alim sangat? Nak banding dengan orang lain, imam-imam di zamannya alim belaka, tapi dia menonjol daripada orang lain. Oh, dia kata, saya ni bila mana belajar, bila mana Allah beri kepada saya satu kefahaman, saya belajar, saya faham satu masalah, maka saya ucap alhamdulillah. Maka saya dapati Allah tambah ilmu saya. Setiap kali faham, alhamdulillah. Faham, alhamdulillah. Faham, alhamdulillah. Maka Allah tambah. Kalau tanya orang lain, sebut juga, jarang-jarang. Macam kita nak makan nasi. Nak makan nasi itu baca doa. Masa nak makan, bismillah, Allahumma barik lana. Tapi bila mana sudah makan, dia jadi nak terlupa. Dia dulu, bukan alhamdulillah dulu. Apa kata sudah makan tu baru baca doa. Tak. Hak mula-mula sebut, kalau makanan tu sedap, kita akan sebut sedap. Oh, sedap makanan. Lain kali boleh mari pula. Makanan pula murah. Kita sembah syarah benda makanan dulu. Bukan kata sudah makan tu kita berasa sedap. Alhamdulillah. Oh, sedap. Baru kata sedap. Yang kata sedap dulu, kata alhamdulillah dulu. Kita sendawa 10 kali baru ingat alhamdulillah. Allah kenyang sungguh, 10 kali sendawa baru ingat alhamdulillah. Nak cerita lupanya kita. Tapi Imam Abu Hanifah dia kata, setiap kali aku belajar, aku faham, maka aku akan ucap alhamdulillah. Maka aku dapati Allah menambah ilmu aku. Tanda syukur pada Allah. Sebab itulah permulaan kitab beliau ni, dia mula dengan alhamdulillah. Sebelum itu bismillah. Kemudian dengan Allah kami memohon pertolongan berkenaan dengan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Itu dia. Dunia, tuan-tuan, ni hak tempat kita hidup. Dunia ni ada dua orang terjemah, dua makna. Pertama, dana yadnu, mana dekat. Satu lagi dengan mana dani'ah. Dani'ah ni hina. Dunia ni hina. Dua. Pertama dengan makna dekat, yang kedua dengan makna hina. Jadi yang kita nak pegangnya hak dekat. Apa sahaja yang kita nampak depan mata kita, itu orang panggil dunia. Oleh kerana kita hidup di dunia, maka dunia ini kita guna untuk pergi jambatan untuk akhirat. Maka kita nak cari dunia payah. Kalau dengan kudrat yang Allah beri pada kita, tak mampu. Tetapi dengan izin Allah,
Allah beri kepada kita kekuatan, Allah beri kepada kita kemudahan, maka kita mendapat dunia itu dengan cara mudah. Nak banding dengan orang lain mungkin lebih susah. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah. Dan juga minta pertolongan dengan Allah supaya Allah bantu dalam bab urusan agama. Mana urusan agama? Urusan agama ni bila mana kita melakukan sesuatu perkara daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, ialah terikat dengan simptom-simptom atika-atika yang telah diturunkan oleh Tuhan empunya dunia ini. Kita hidup, kita terikat. Bangun kita dengan agama, bekerja kita dengan agama, pagi kita agama, tengah hari agama, petang kita agama, dan kita tidur dengan agama. Ada orang tinggal agama, macam mana tinggal agama, tak beramal dengan agama. Dia bangun tak ucap alhamdulillah, tak baca doa, bahkan tak sembahyang. Tapi dia bekerja, hidup. Apa becek, semaya dia tak peduli, tak ada agama dalam hidup. Tapi dia tetap lagi orang Islam. Tetapi hidupnya tidak beragama. Jadi orang macam ini hidup tak berkat. Mana segala apa yang dia buat itu Allah tidak memberi keberkatan, tidak memberi kebaikan, tidak memberi kebajikan. Dapat macam orang lain, tapi kebajikannya tidak ada. Kosong. Sebab itu izin dunia Allah beri pada kita, akhirat juga dengan izin Allah beri pada kita. Jadi bila mana kita bersyukur, Allah ringankan kita untuk buat urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, agama. Mana bangun tidur, teringat kita alhamdulillah sekurang-kurangnya. Walaupun kita tak baca perhabis doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak habis kita baca doa, paling tidak alhamdulillah hidup lagi aku pagi ni. Masuk bila air bersih-bersih, ambil wuduk, kita pun solat subuh. Tu tanda syukur kita pada Allah, dan di atas bantuan Allah maka mudah kita laksanakan urusan agama. Sampai contoh waktu zuhur sekarang, masuk waktu zuhur, Allah ringankan tubuh kita hadir. Walaupun kita tahu sahabat-sahabat kita ramai lagi dalam bangunan ni, wal harkat jalan sikit je, turun lift naik lift. Tapi kerana Allah Ta'ala tak izin, walaupun dia tahu benda ini baik, maka dia tak sampai di sini. Tak sampai. Sebab itu kita kena minta dengan Allah segala pertolongan, baik urusan dunia Allah permudahkan, urusan akhirat juga Allah permudahkan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Semoga Allah mengucap selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, penutup segala nabi, wa alihi wa sahbi ajma'in, serta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Kemudian pengarang kitab ini berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberitahu kepada kita di sini sifat Nabi Sayyidina, penghulu. Nabi kita ni penghulu, penghulu kita, bahkan penghulu bagi segala makhluk yang dahulu dan penghulu makhluk bagi yang kemudian. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidud dunya wal akhirah. Nabi kita ni ialah penghulu dunia, penghulu akhirat, penghulu orang dahulu, penghulu orang kemudian. Batu Sayyidina, terpanggil penghulu, Tuhan kita. Siapa dia? Namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Muhammad di bumi, di langit Ahmad. Sebab tu dalam Quran, dalam kitab Injil, nama Nabi Muhammad ini bukan Muhammad, ialah nama Ahmad. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Isa, akan datang selepas daripada kamu Nabi yang bernama Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka dipesan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa AS, bila mana lahirnya Muhammad ini, maka naklah kamu mengikutinya, beriman dengannya, kerana ia Nabi yang akhir. Tapi puan ini kufur pada Allah. Dia tolak, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Tak beriman, dia tak iktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tak iktiraf. Sebab tu dia kufur. Yahudi kufur, tidak iktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kristian, Nasrani kufur kerana dia tidak iktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sedangkan dalam kitab dia sudah ada namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Jadi di sini kita ambil namanya hak di bumi. Di langit nama Nabi Muhammad ialah Ahmad. Dan Nabi Muhammad ini juga khatamin nabiyyin, penyudah bagi segala nabi-nabi. Memberitahu kepada kita tidak ada nabi selepas daripada Nabi Muhammad
Sebab tu kalau kita belajar, insya-Allah kita selamat daripada ajaran-ajaran sesat. Lepas tu kita tak pelik. Kita kata tengok orang ni, tak patut, pegawai besar, belajar siapa, mengaji, profesor, tapi sesat boleh. Dia mengaji profesor lain, bukan profesor bab agama. Lepas tu bila mana dia cari agama, jumpa Tok Guru Salah. Tok Guru Salah kata apa? Dia kata Ghulam Ahmad itu ialah Nabi kecil. Dia percaya pada Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, Nabi bagi puak-puak kaum Qadiani. Dia pun ikut sama. Dia iktiraf Mirza Ghulam Ahmad itu juga sebagai Nabi. Sedangkan bila mana kita belajar, Nabi kata, la Nabi ya ba'di, tidak ada Nabi selepas daripada aku. Dalam Quran kata Nabi pula, khatamin nabiyyin, penyudah bagi segala Nabi. Tahu-tahu percaya juga ada lagi Nabi selepas daripada Nabi. Sesat, barat, kufur pada Allah. Sedangkan Nabi ni khatam atau khatim, penyudah. Bila mana akhir, mana ada lagi akhir dua kali, lepas akhir. Kalau lepas akhir, sebelum akhir, dia tak panggil akhir lagi. Jadi sifat Nabi ialah khatamin Nabi, penyudah bagi segala Nabi-Nabi. Jadi kita kena faham, kalau ada orang kata ada lagi Nabi selepas pada ni, tuan tarik dalam gelak, tuan kata buku boleh pahala kata orang macam ni. Pasal apa? Pasal dia sesat, dia akan menyesatkan orang. Kalau tak berani nak kata nak buku, bawa dia pergi pejabat agama, ataupun kita buat report, tangkap orang ni. Kenapa? Dia menyesatkan orang. Dhal, mudil, dia sesat dan menyesatkan. Negara kita ni berapa banyak dah wakil kerajaan langit, Tuhan sendiri. Akhir sekali wakil kerajaan naik pun kena seruk kojo. Hak mengaku Tuhan sendiri pun kena seruk kojo juga. Tak ada lah, kita tak ada wakil kerajaan langit dah, mati belaka. Hak mengaku Tuhan mati dah, hak wakil kerajaan langit mati. Tapi ada orang percaya. Tapi hak kata Rasul Nabi Melayu tu, ada lagi, dia tak bunyi mati lagi, ada lagi. Ya. Dia ni ialah Rasul kepada orang-orang Melayu. Bukan. Tapi ada pengikut. Tapi tak pelik lah, kerana Allah buat begitu dah. Ada orang ikut, ada tidak. Jadi tak pelik. Orang salah pada pengikut dia. Kat tu sikit nak banding pengikut siapa? Pengikut Fir'aun, ramai lagi. Fir'aun tu, dia bukan kata Rasul, tu Tuhan terus. Satu negara kufur menjadikan Fir'aun itu sebagai Tuhan. Sebab itulah kita dituntut belajar supaya kita selamat akidah. Akidah kita selamat. Jangan kita percaya benda-benda yang merosakkan akidah. Antaranya mempercayai ada lagi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini khatam, penyudah. Dan juga selawat wa alihi kepada keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi yang besar dua, Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, alihi wa sahbihi, dan para sahabatnya sekalian. Sahabat Nabi. Nak jadi sahabat Nabi, hendaklah hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Itulah sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang sekarang dia kata saya ni jumpa dengan Nabi, maka saya sahabat Nabi, maka tak termasuk dalam definisi sebagai sahabat. Walaupun berjumpa, kerana syarat berjumpa nak jadi sahabat mestilah sezaman dengan Nabi. Walaupun tidak mustahil sekarang kita boleh jumpa dengan Nabi dalam keadaan macam ni, tak mimpi, boleh, harus, tak pelik, harus berlaku. Jadi nak beritahu, takrif sahabat itu, definisi sahabat ialah mereka yang sezaman, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman. Itu takrif sahabat. Ya. Sepeninggalan Nabi SAW, Nabi meninggalkan sahabat, disebut dalam kitab Tadribur Rawi, dalam syarah Muqaddimah Ibn Salah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengatakan waktu Nabi meninggal, Nabi meninggalkan sahabat 124,000 orang. Sahabat Nabi ketika Nabi wafat, Nabi meninggalkan sahabat seramai 124,000 orang.
Hak sempat dengan Nabi, hak Nabi ni tak termasuk hak sebelum lah. Kalau masuk sebelum tu 200,000 lebih. Hak sahabat Nabi, jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dengan kanan kiri. Ya. Dan sahabat ini ajma'in, keseluruhannya. Bila tu sebut ajma'in, kita fahamlah. Semua karangan, kitab-kitab, buku-buku itu biasanya ditulis oleh orang yang berakidah yang mengikut sunnah dan mengikut jamaah. Tuan-tuan mudah nak kenal karangan ni. Kalau jenis kitab, kalau ada di akhir dia muqaddimah tulis wasahbihi ajma'in, tak payah syak ragu-ragu lah. Yang tu orang yang menulis itu akidah dia betul. Tapi kalau tak ada ajma'in itu, kena check background dia. Betul ke tak betul? Tapi tak semestinya tak betul, tapi banyaknya tak betul. Supaya takut kita baca syok buku dia, tapi rupa-rupa dia masuk secara halus, dia pesong akidah. Sebab apa ulama letak ajma'in? Tujuannya untuk memastikan bahawa tidak termasuk dalam golongan yang dikatakan Syi'i. Kerana sebahagian daripada Syi'i dia tak iktiraf sebahagian besar di kalangan sahabat. Dia iktiraf beberapa kelas. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita iktiraf keseluruhan sahabat, tidak mengeluarkan sahabat Nabi walaupun seorang yang mana mereka itu menjadi sahabat. Sebab tu panggil ajma'in. Sebab tu Nabi memberi pesanan yang banyak. La tasubbu ashabi, jangan kamu sekali cerca sahabat aku. Bahkan hak jenis mudil ni, hak Syiah, hak sesat lah. Ada hak kata dekat-dekat dengan mirip ahli sunnah, yang sesat. Mereka telah mengkufurkan sahabat. Siapa dia? Di antaranya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia kata kafir. Abu Bakar dia kata kafir. Dia kata kufur. Kita pun menafikan bahawa Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni kufur. Mana dalil bukti hak paling dekat jelas mudah kita faham? Ialah pertama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni dikebumi bersama dengan Rasulullah. Ingat ke tidak kita hadis Nabi mengatakan ma baina mimbari wa maqam, di antara mimbar dengan makam ini ialah raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Jadi maknanya di antara mimbar yang Nabi khutbah dalam Masjid Nabawi sampai kepada makam Nabi, maka termasuk dalam raudhah itu Abu Bakar dan juga Umar. Jadi maknanya atas dunia lagi Allah tunjuk Abu Bakar dengan Umar adalah syurga dah. Macam mana awak boleh kata dia ni kufur? Tu nak menafikan. Kalau muqaddimah itu kitab-kitab ulama yang besar dia tak tinggal sebut saja wasahbihi ashabi ajma'in. Tu dia. Itu salah satu petanda bahawa kitab yang kita belajar itu ialah pengarangnya berakidah dengan akidah yang sahih. Tidak akidah yang menyeleweng. Itu sedikit pengenalan kenapa letak ajma'in. Boleh tak letak ajma'in? Boleh, jawab dia. Tapi kalau letak ajma'in itu lebih menguatkan kita bahawa yang ditulis itu ataupun penulis itu ialah orang yang baik, orang yang benar, orang yang amanah dari sudut ilmu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan disudahi muqaddimah dia dengan disebut perkataan hauqalah. Hauqalah ni la haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Tiada daya. Apa maksud tiada daya? Tiada daya nak meninggalkan maksiat. Wala quwata, dan tiada upaya, yakni tiada upaya nak melakukan kebaikan. Illa, melainkan billah, dengan Allah, dengan pertolongan Allah, al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Itu maksud kita ucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan saya pernah sebut di sini juga. Jadi kalau kita ada masalah keluh kesah, maka ucaplah la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim 300 kali. Saya sebut dah, saya ingat saya sebut sini. Cuma kita sebut ke tidak, tak tahulah. Kalau kita ada rasa kesah, rasa berdebar, dan kita ada masalah, kita tak apa masalah, kita tak tahu, maka kita ucaplah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 300 kali. Kalau tak ada masalah berdebar apa, kalau kita ucap, pahala banyak. Sebab apa? Sebab Nabi kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kanzun min kunuzil jannah, ialah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Mana kalau kita kata la haula wala sekali, Allah Ta'ala buka bank kita di syurga sah.
Kata 2 kali, 2 buah bank. 3 buah. Banyak. Kita ni hak hidup. Mati hidup balik tak ada buat lagi bank. Walaupun duit banyak tak apa itu. Jadi kita nak buka atas dunia ni tak apa dah dengan umur kita dan sebagainya. Walaupun benda ni tidak mustahil, maka kita buatlah simpanan yang besar. Kita ucap la haula wala quwata illa billahil azim. Jadikan benda ni kalau jadi wirid lebih baik. Jadi wirid kita seharian, pahalanya cukup besar. Kita menafikan segala-gala yang ada pada kita itu, semua kekuatan kebaikan ialah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nak syarah hak tu je. Apa sahaja hak kita hidup ni, la haula wala quwata illa billah. Kita sebut la ilaha illallah, nak bagi tahu la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada kekuasaan melainkan Allah. Lepas tu kalau kita faham hak ni, hak lain jadi mudah. Ni dia panggil asas mabadi, trust. Baik tuan, habis selesai berkenaan dengan muqaddimah. Kita masuk sikit fasal. Kau tuan. Faslun arkanus salah. Arkan as-salah, arkanul Islam. Faslun arkanul Islam khamsatun. Fasa pertama, rukun Islam 5 perkara. Kada tak tahu rukun Islam yang pertama kan? Tahu dah. Jadi ni kita ingatlah, kita dah tahu dah. Rukun ni kalau dari sudut bahasanya dia panggil ruknu ni tangga ataupun tiang. Boleh kita terjemah tangga ataupun tiang. Sebab tu agama ni dia ada 5 tiang yang kuat. Runtuh satu tiang, runtuhlah habis bangunan agama. Ada 5 tiang besar. Tapi bukan lagi keseluruhan kesempurnaan agama, tiang sahaja baru. 5. Itu panggil rukun Islam. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, mengucap syahadah. Kita memberi akuan dengan mulut kita, ikrar, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang sebenar tidak ada melainkan Allah. Lain itu palsu lagi. Bagaimana kita nak tahu Tuhan sebenar tak sebenar ni? Tanda dia Tuhan sebenar tak sebenar, bahawa adanya Tuhan itu tidak ada orang menjadikan dia. Itu satu. Kalau ada Tuhan itu ada orang buat, maka dia bukan Tuhan sebenar, palsu. Sebab tu apa yang kita duduk faham pada hari ini ialah nak memberi keyakinan pada kita supaya keyakinan kita hanya bertuhan kepada Tuhan, tidak bertuhan kepada makhluk. Tak bertuhan pada makhluk. Kita buang sifat-sifat makhluk yang mana nak mengaku jadi Tuhan. Dan juga kita menafikan lintasan-lintasan, khayalan-khayalan pemikiran kita. Tuhan ini begitu begini. Selagi mana ada khayalan, maka kita nak menafikan kesemuanya. Itu bukan Tuhan. Adapun berhala, berhala-berhala yang dijadikan sembahan itu sebenarnya bukan Tuhan yang kita nafikan. Sebab dia makhluk macam kita dah. Kita tak nafi itu sebab memang